صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika majlis sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ah ansit wa imamu yaqul faqad la'aw." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan ini saya menyeru dan berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada hadirin yang hadir pada hari ini, agar kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh syariat Islam di dalam kehidupan kita, di samping mengerjakan segala yang diperintahkan dan menghindari segala tegahan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati di dunia ini dan berbahagia di akhirat nanti insya-Allah. Mimbar Jumaat yang mulia pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Utamakan akhiratmu, bahagia duniamu. Saudara-saudara sidang hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah sekalian, sesungguhnya kebahagiaan ataupun kesengsaraan hidup bukan berpunca dari kekayaan ataupun kemiskinan, berharta atau papa, berjawatan tinggi atau pekerja biasa, tetapi sangat bergantung kepada sejauh manakah kecenderungan hati kita, sama ada bermatlamatkan dunia ataupun akhirat. Kenyataan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang keinginan hatinya kuat kepada akhirat, Allah akan memudahkan urusan hidupnya, menjadikan kekayaan yakni merasa cukup di dalam hatinya, dan dunia akan tetap datang tunduk menyerah kepadanya. Sebaliknya, sesiapa yang hanya dunia menjadi kerisauannya, Allah akan menghuru harakan urusan hidupnya, menjadikan kefakiran yakni merasa tidak pernah cukup di hadapan matanya, sedangkan dia tidak juga mendapat habuan dunia selain apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah untuknya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apakah punca semua permasalahan hidup kita di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, akibat terlalu pikirkan dunia dan merasa bimbang dengannya, nescaya ketenangan dan kebahagiaan hidup akan lenyap dan pergi jauh dari kita. Saudara-saudaraku sidang hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, menurut apa yang dinyatakan di dalam hadis tadi, kita dapat melihat beberapa kesan buruk dalam kehidupan orang yang hanya mementingkan kehidupan dunianya dan mengabaikan persiapannya untuk kehidupan di akhirat. Antaranya, pertama, urusan hidup menjadi kelam kabut dan sering bermasalah. Hanya memberi tumpuan dan perhatian yang lebih terhadap urusan dunia semata-mata tidak akan menjamin kelancaran dan kejayaan hidup seseorang muslim. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan cara hidup yang sedemikian rupa. Kedua,
sering merasa tidak cukup dan tidak pernah puas, biarpun telah memiliki kemewahan dan kesenangan. Kita masih resah memikirkan apa lagi yang perlu dikejar, meskipun telah mencapai pelbagai kejayaan dan jawatan. Tetapi hati masih syarat dengan dengki dan rasa tidak puas hati. Jiwa yang begini keadaannya akan menjerumuskan tuannya kepada berbagai bentuk kemungkaran seperti menipu, merasuah, memfitnah dan sebagainya. Akhirnya berlakulah pertelingkahan, penzaliman, penindasan yang semuanya berpunca dari jiwa yang terlalu cintakan dunia dan melupakan kehidupan akhiratnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-26, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'azahumullahul hizya fil hayatid dunya wa la'azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Maka Allah merasakan mereka kehinaan di dalam kehidupan dunia, yakni dengan berbagai bala bencana, dan sesungguhnya azab siksa hari akhirat yang disediakan untuk mereka lebih besar lagi. Kalaulah mereka mengetahui hakikat ini, tentulah mereka tidak mendustakan Rasulnya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mereka yang sentiasa menjadikan akhirat sebagai matlamat hidupnya akan mendapat jaminan kebahagiaan dan keharmonian hidup di dunia ini. Antara kesan baik yang akan terjadi dalam hidup mereka ialah: pertama, urusan hidup menjadi mudah dan teratur. Semua ini akan diperolehi apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati hambanya yang mematuhi setiap tuntutan syariat. Hasil dari segala tindakannya bermatlamatkan dan mengutamakan akhirat. Ianya akan menjadikan manusia itu lebih berhati-hati sebelum bertindak. Jika sesuatu yang mengundang dosa dan membawanya ke neraka, dia akan berusaha menghindarinya. Hamba yang memiliki hati yang begini mendapat jaminan keselesaan hidup di dunia dan akan dipermudahkan segala urusannya. Pahamilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang menjelaskan hakikat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, yakni dari segala perkara yang menyusahkannya, serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa berserah diri kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan qadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Kedua, sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Inilah yang dikatakan kayanya jiwa. Jiwa yang kaya akan menjadikan seseorang bersifat qanaah. Sifat inilah yang menyelamatkan manusia daripada bersifat tamak dan rakus dengan dunia, yang merupakan punca segala kemungkaran dan jenayah. Jiwa yang qanaah akan tenang walaupun tidak memiliki harta dan kemewahan dunia. Inilah punca sebenarnya kebahagiaan hidup manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa
wa iza ta'anna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan, lihatlah betapa mudah dan indahnya kehidupan orang-orang yang sering memikirkan tentang kehidupan mereka di akhirat. Sebaliknya, orang yang sibuk memikirkan dunia dan mengabaikan akhirat akan dibelenggu dengan berbagai masalah hidup. Tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mengakhiri khutbah pada hari yang penuh kemuliaan ini, mimbar menyeru supaya pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi buat selama-lamanya. Kedua, umat Islam hendaklah bersiap sedia mengumpulkan bekalan secukupnya ketika di dunia ini untuk menghadapi hari akhirat kelak. Ketiga, umat Islam wajib mensyukuri segala apa yang dimilikinya di dunia ini agar ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, umat Islam wajib berusaha dan berikhtiar di samping memperbanyakkan doa sebagaimana yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita berdoa seperti mana berikutnya: Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukurimu, dan memperelokkan amal ibadahku kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, yakni dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Al-Qasas ayat 77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلاله والجهاله الى نور الحق والايمان والهدى وعلى اله واصحابه الذين هم قدوتنا
ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badlisyah, ووالي عهده duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin, وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.